Datuk, sekarang ada media sosial Indonesia provok perang dengan Malaysia. Komen sikit. Saya punya komen, Indonesia ni, dia sekarang ni, kita kena tengok dia dah lebih 230 juta. Maknanya rakyat Malaysia sekarang nak berdepan dengan 200 juta rakyat Indonesia. Provokasi yang dilakukan oleh Indonesia itu bukan provokasi dalam bentuk Malaysia sahaja, tetapi kepada semua negara yang cuba menceroboh negaranya termasuk perairannya. Jadi kita tak tahu misteri dia. Jadi apa yang dibuat oleh Indonesia itu tidak menyentuh perasaan. Termasuk saya sendiri, saya tengok seronok-seronok gambar video klip tu, askar dia bertempur ucapan Jokowi itu. Kerana kepada pemikiran saya bahawa Jokowi punya kenyataan itu, Indonesia itu lebih bercorak am, maknanya menyeluruh. Maknanya dia bukan saja dari segi ini, Jokowi mungkin menghantar pesan kepada negara lain, mungkin kepada China, bahawa kamu jangan ingat yang kami tak boleh berperang dengan kamu. Dengan Malaysia ni, yang menjadi adik-beradik kandung ni, saudara kandung kami, satu agama, satu bangsa ni pun kami boleh berperang jika menjejaskan keselamatan dan maruah Indonesia. Dari itu, apa yang dibuat ialah untuk meningkatkan semangat, untuk menaikkan semangat. Jauh beza dengan kita punya pemimpin-pemimpin yang selalu menyebut tentera-tentera kita bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, bertempurlah dengan keberanian, dengan jiwa yang satu. Kita di Malaysia masih lagi sibuk untuk tuntut wang pencen lah, tuntut kebajikan itu, kebajikan ini bekas tentera. Indonesia dia dah advance ke depan. Dia membina satu trup atau pasukan tempur yang kepentingan negara itu penting. Dia tak ada fikir aku esok dah bersara dapat pencen ke tidak, aku duduk bawah jambatan ke tidak. Mereka hendak terus mempertahankan ibu pertiwi mereka di bawah lambang sang saka merah putih. Kita di Malaysia sibuk, sibuk itu sibuk yang tak react. Dan kita sebuah negara yang kita lihat ketahanan nasional kita, sikap patriot kita agak menurun kerana kita hendakkan gaji, bukan kita hendak berkorban. Jadi kalau hendakkan gaji, memang kita tak akan mencapai matlamat. Tapi kalau kita hendakkan patriotik, samalah seperti almarhum bapa kita, abang kita, datuk kita yang berjuang dulu, kita ambil selepas merdeka, iaitu mereka menjadi polis, menjadi tentera, menyerang komunis, pergi berperang dan pernah berdepan dengan konfrontasi Indonesia. Gaji berapa sangat? Sebagai askar, sebagai polis masa itu RM200 dia. Kemungkinan mati dah ada. Tetapi mereka ada sikap patriotik, tidak mahu negara ini dijajah dan mereka mahu negara ini hidup aman damai. Tapi sekarang bagaimana kita nak kata bahawa mereka ini ada patriotik kalau mereka terus dengan corruption? Kalau dalam Kementerian Pertahanan sibuk para jeneral membahagi-bahagikan tanda itu dan sebagainya dengan kroni, bila masa? Itu sebab di Indonesia zaman Soeharto ada kebangkitan rakyat terhadap Kementerian Pertahanan dia, di mana mereka menentang Soeharto kerana dilihat pembeli-pembeli senjata ataupun mereka yang menang tender membekal senjata kepada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang dipanggil TNI, Tentera Nasional Indonesia, ia boleh dikira sebagai besi buruk. Kapal besi buruk, senapang, kereta kebal besi buruk. Kita pun ada juga masalah, kapal yang tak siap lagi, kereta kebal yang perlu meriamnya berbeza dengan kereta kebal. Tapi kita tidak pernah nak membangkitkan isu itu demi keselamatan dan pertahanan negara kita. Jadi inilah yang saya rasa, saudara Zaid Azam, kita tidak boleh melihat bahawa provok yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia itu sebagai direct kepada Malaysia. Ini mungkin
marah anak sindir menantu ni, ya. Jadi kita kena relax, cool, jangan gopoh-gapah menyerang balik Indonesia. Kalau Indonesia ni zaman konfrontasi, kita bolehlah berkepak sikit kerana kita ada sistem pertahanan 5 negara. Kita ada British, kita ada Australia, kita ada New Zealand, kita ada Singapura, kita ada negara Commonwealth yang boleh bantu kita menentang konfrontasi dan isu itu isu antarabangsa. Tapi sekarang kalau kita nak bertempur dengan Indonesia dalam keadaan apa sekalipun, kita tak nampak ada menangnya, kecuali kita beli bom atom, kita bom atom kat Jakarta tu, itu lain lah. Tapi itu pun tidak boleh sekarang digunakan. Jadi apa yang patut dibuat, kita ingat bahawa segalanya diplomasi, segalanya hubungan bilateral antara dua negara. Kita kena bertolak ansur, yang salah tetap salah, yang tak perlu dibagi tahu dunia, kita selesaikan secara adik-beradik, ya. Sulu tahu Mat Pekan akan buat silap Firdaus Zulkifli. Ya, saya ni dah kata, saya kenal waris suluk ini, dan saya pun pernah membuat projek underground di selatan Filipina itu waktu saya dalam Biro Antarabangsa Pemuda UMNO Malaysia. Malah saya kenal waris Sultan Suluk ni pada tahun 77. Itu sebab saya tahu sejarah kehadiran parti pendatang tanpa izin Indonesia, pendatang tanpa izin daripada Filipina ini. Kerana tahun 76, 77 dan sebelumnya di zaman Tun Datuk Muzaffar, waktu ada tekanan kerajaan Manila terhadap penduduk-penduduk Islam di selatan Mindanao, termasuk di daerah Zemboga, kawasan-kawasan Sultan Suluk ini, Tun Muzaffar yang kebetulan keturunan Sultan Suluk dengan persetujuan Tun Razak sendiri masa itu, membenarkan orang Filipina ini masuk ke Sabah untuk melindungi diri, kerana formula yang digunakan masa itu ialah takut bahawa golongan ini akan pupus. Memang kita punya teori dulu simple, biar dia besar di Sabah, kita bagi dia makan, bagi dia kedudukan, lepas tu kita hantar dia balik ke Sabah untuk ke Suluk untuk menjaga kepentingan negara dia. Malah kita memberikan mereka kemasukan ke universiti seperti yang kita lakukan kepada penduduk Islam di Kepondia yang tertindas oleh zaman kerajaan komunis dulu. Jadi apa yang saya nak katakan, dia punya kesilapan bukan besar sangat, 5,000 lebih satu rumah yang kerajaan bagi. Sebenarnya wakil atau konselors Sultan Suluk di Sabah itu lebih kepada badan perhubungan antara kerajaan Sabah dengan kerajaan Kesultanan Suluk ini, untuk berjumpa, untuk bincangkan masalah rakyat dan sebagainya, untuk mengesahkan betul ke orang Suluk. Itu gunanya dulu di zaman tahun 70-an. Jadi apa yang saya nak katakan ialah apabila Kesultanan Suluk ini dia membuat tuntutan di Mahkamah Antarabangsa, kemudian menyita harta Petronas, kerana kita selalu tak ambil kisah pun, tak ambil indah apa pun terhadap kepentingan negara kita, seperti yang berlaku di Batu Putih di selatan Johor itu dan sebagainya. Memang soal negara ni kerajaan kadang-kadang tak ambil kisah, mengharapkan orang yang menjaga portfolio itu menjaga kepentingannya. Patutnya orang politik juga patut melibatkan diri untuk melihat sesuatu isu yang besar dan sebagainya. Tapi inilah dia. Jadi akhirnya sekarang ini Mat Pekan punya hal, yang mana Mat Pekan masa itu Perdana Menteri, apabila Tondo itu diserang oleh tentera Suluk yang dah mendarat. Maknanya pada tahun 2013 itu membuktikan kelemahan kita, dan kelemahan kita itu sampai sekarang pun ada lagi.
iaitu penyeludupan. Adakah itu kerana rasuah, kerana kita lalai, cuai, ataupun apa yang kita panggil kecuaian manusia, penyelundupan minyak berpaket-paket di Laut Sulu tu. Jadi apa benda dia kita nak cakap? Jadi masalahnya sekarang ini, kita tak tegas terhadap isu-isu yang menyentuh kepada benda-benda yang salah ni, kan?